Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita boleh mula. Kita mula dengan Ummul Quran insyaAllah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama-tama marilah sama-sama kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala dengan keizinan Allah, dengan kasih sayang Allah, dengan penyusunan Allah Subhanahu Wa Taala, taufiknya, hidayahnya, kita telah diberikan keizinan, kekuatan oleh Allah untuk sama-sama kita berada dalam majlis ini, dalam program ringkas kita insya-Allah, dalam rangka untuk kita memenuhkan sisa-sisa kehidupan kita, untuk kita meningkatkan diri kita insya-Allah. Marilah sama-sama kita berselawat, selawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Kita selawat salam kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam serta sekalian pengikutnya, dan marilah sama-sama kita membersihkan niat-niat kita, membersihkan hati-hati kita supaya kehidupan kita pada malam ini akan bermula dengan baik dan insya-Allah akan diteruskan dengan keadaan yang baik insya-Allah, sehingga akhirnya kita akan mendapat husnul khatimah. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Taala, semalam kita telah pun berbincang satu tajuk yang penting, iaitu berkenaan dengan sambungan kepada hidup mulia atau mati syahid, dan kita telah membincangkan tentang kemuliaan kehidupan apabila kita bersama Islam, dan kemudian mati yang mulia ialah apabila hidup kita mulia, maka mati juga akan mulia bersama Islam. Tak guna kita hidup di dunia ini dapat semua yang kita nak, kita ada pekerjaan, kita ada kekayaan, kita ada pangkat, kita ada nama, kita ada semua, keluarga, kawan-kawan, kesihatan, semua kita ada. Tetapi apabila kita meninggalkan dunia ini, kita tidak mendapat kematian yang baik, kita tidak mendapat husnul khatimah, kita tidak mendapat syahid fi sabilillah. Jadi merupakan satu yang amat rugi kepada kita. Jadi kerana inilah merupakan amal yang paling penting dalam kehidupan kita. Dan kita telah berbincang semalam berkenaan dengan bagaimana untuk dapat melahirkan amal, maka proses dan amal itu boleh dilahirkan, proses amal itu boleh terjadi dengan sebab adanya taufik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini rahsia dia. Maknanya apa beza seseorang itu boleh sembahyang lama dengan boleh sembahyang yang tak sembahyang langsung, ataupun beza seorang itu beribadah dengan seorang tidak beribadah. Yang seorang itu dia ada taufik daripada Allah, dia ada keizinan, dia ada kekuatan, dia ada kemampuan, dia ada perkara yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan pada dia yang menyebabkan dia boleh melaksanakan amal. Dan seorang lagi itu walaupun dia tahu, walaupun ada ilmu, walaupun dia dah belajar, walaupun ada hidayah, tetapi dia tidak ada kekuatan untuk melaksanakan amal, tidak ada taufik daripada Allah Subhanahu Wa Taala.
maka dia tidak boleh beramal. Ini rahsia. Dan sebab itulah kita pada hari ini yang menjadikan kita boleh beramal adalah merupakan at-taufiq daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sebab itulah kita nak kena rasa bukan kita yang kuat, tetapi Allah yang berikan kekuatan pada kita. Bukan kita yang pandai, tapi Allah yang berikan kepandaian pada kita. Bukan kita yang boleh nak melakukan sesuatu, nak capai sesuatu, melainkan semua itu berlaku dengan kudrah, iradah, ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan kehendak Allah, dengan kuasa Allah, dengan ilmu Allah, maka segala yang kita lakukan yang berjaya kita capai, semua itu daripada Allah. Maka itulah taufik Allah Subhanahu Wa Taala yang kita nak kena rasa, supaya tidak timbul dalam diri kita perasaan ujub, perasaan sombong, perasaan takbur, riak kepada manusia yang lain. Tidak timbul dalam diri kita rasa kita yang hebat. Sebenarnya yang hebat Allah. Allah yang beri kepada kita kekuatan. Allah yang pinjamkan kepada kita ilmu. Sebab ilmu ni dia boleh datang, dia boleh pergi. Begitu. Jadi macam mana pula seseorang itu boleh mendapat taufik? Kita dah berbincang semalam. Bagaimana untuk mendapatkan taufik itu, mestilah dengan kasih sayang Allah. Maknanya Allah sayang kepada kita dengan sayang yang khusus. Kasih yang khusus, sayang yang khusus, maka diberikan kepada kita at-taufiq, diberikan kepada kita kekuatan untuk melaksanakan amal. Dan di sinilah kunci bila kita memahami akan hakikat ini, maka bagaimana cara kita nak beramal, bagaimana kita nak istiqamah dengan amal, bagaimana kita nak meningkatkan amal kita, maka tidak lain dan tidak bukan, kita dah bincang semalam, mestilah dengan kita memenangi cinta Allah, memenangi sayang Allah. Allah memang dah sayang pada kita. Allah memang dah cinta pada kita. Dan cinta Allah cinta yang sejati. Tetapi nak sebut kat sini, cinta yang khusus yang Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan kepada seseorang itu, apabila dia melakukan sesuatu dan sesuatu itu membawa kepada sayang Allah, Allah semakin sayang, semakin memilih kita, Allah memilih kita untuk menjadi hamba-Nya yang mendapat at-taufiq, taufik dari keamalan. Maka kita telah membincang semalam ada 6 sifat-sifat ataupun perkara-perkara yang perlu kita lakukan, perlu kita sensitif dengannya, perlu kita buat untuk kita memenangi sayang Allah, cinta Allah. Jadi pada hari ini kita akan sambung lagi macam mana kita nak laksanakan yang 6 perkara tersebut. Macam mana kita nak melaksanakan kita kata perkara-perkara yang dikehendaki tadi. Tentu ada dia punya proses-prosesnya, insya-Allah. Jadi yang pertama sekali, tuan-tuan pembarahmati rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, perkara yang paling penting kita nak kena rasa dalam konteks ibadah dan iman. Dalam konteks ibadah dan iman. Maka banyak mana pun ibadah yang Allah berikan kepada kita taufik untuk kita lakukan. Kadang-kadang kita beribadah, kita buat ibadah dengan rahmat Allah, dengan rahimnya Allah, dengan kasih sayang Allah, dengan kecintaannya Allah pada makhluknya, maka Allah bagi kepada kita kekuatan untuk beribadah. Maka ibadah-ibadah itu kita boleh buat. Alhamdulillah, kita dah boleh puasa, kita boleh sembahyang, kita dah buat dah ibadah-ibadah tersebut. Tetapi sekiranya kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kita tidak sampai kepada satu peringkat, satu terminal, satu point, iaitu kita mencintai Allah. Kita rasa cinta pada Allah, kita rasa sayang pada Allah Subhanahu Wa Taala, maka ibadah yang kita lakukan itu akan kita rasa penat saja. Kalau kita beribadah tapi kita tak rasa sayang kepada Allah, perasaan sayang tu tidak meningkat, perasaan sayang tu tidak menjadi sesuatu yang menguasai kehidupan kita, cinta kepada Allah tadi itu, maka hakikatnya kita akan rasa penat. Kita akan rasa penat. Sebab tu ibadah tu dia rasa penat, rasa letih. Ibadah ni rasa letih. Dia tak rasa satu kepuasan. Dia tak rasa satu ketenangan. Apabila kita tidak mendapatkan cinta kepada Allah. Kita tak cinta Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah antara tali iman, ikatan iman yang paling kuat. Ikatan iman yang paling kuat yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah kita mencintai kerana Allah dan kita membenci kerana Allah. Dan di sini kita lihat bahawa cinta kerana Allah tu, cinta sesuatu kerana Allah, mestilah kita mencintai Allah terlebih dahulu sebelum kita mencintai sesuatu tu. Jadi hari ini kita mencintai sesuatu.
baru kerana Allah. Kan sebenarnya kita kena cinta Allah dulu. Cinta Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian baru kita boleh cinta sesuatu. Baru dia jadi kerana Allah. Dan sekarang ni kita tak cinta Allah, tapi kita cinta sesuatu kerana Allah. Sesuatu tu kita cinta dulu, tapi kita sebutlah kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab itulah, maka hakikat ibadah yang kita nak kena rasa pada malam ini, kan, apabila kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita dah ada dah taufik dah. Kita dah ada hidayah dah, kita ada taufik, kita nak ibadah pada Allah. Maka hakikat cinta, hakikat ibadah yang sebenarnya ialah kita saling cinta mencintai. Iaitu kita cinta Allah, kita sayang pada Allah. Dan Allah SWT memang sayang dan cinta kepada kita. Dan hari ini saya sebut pada malam ini, tuan-tuan perempuan, rupa-rupanya kita ni masih belum lagi sayang Allah. Rupa-rupanya kita belum lagi cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang hanya Allah saja yang sayang pada kita. Itu hakikat dia. Yang sekarang ni pada hari ini. Sebab itulah kita berpuluh-puluh tahun dah kita hidup. Mungkin dah ada yang 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, ada yang sampai 70 tahun, 60 tahun. Dah berpuluh-puluh tahun dah kita beribadah. Tapi kita masih lagi belum mencintai Allah. Hati kita masih lagi belum sayang kepada Allah. Hanya Allah sahajalah yang sayang pada kita. Padahal Allah Subhanahu Wa Taala telah memberikan semua yang ada pada kita. Semua yang ada pada kita ni Allah yang bagi. Padahalnya begitu. Tetapi kita masih tak sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah kita kalau kita nak kiaskan bagaimana kalau seseorang mencintai kita, seseorang tu suka kat kita, sayang kat kita, maka dia akan memberi kepada kita macam-macam hadiah. Dia akan memberi kepada kita macam-macam perkara yang kita suka. Tetapi kita masih lagi jual mahal. Kita tak nak sambut sayang dia. Tak nak sambut cinta dia tadi. Padahal tiap-tiap hari kita dapat hadiah daripada dia. Itulah hakikatnya Allah Subhanahu Wa Taala yang maha mencintai. Allah maha menyayangi. Maka Allah SWT sentiasa memberikan kepada kita sesuatu. Dan kita pun minta pada dia. Kita doa pada dia. Tetapi Allah SWT sahaja yang menyayangi kita, mencintai kita. Kita tidak mencintai Allah SWT. Alhamdulillah Allah SWT Al-Wadud. Allah SWT maha menyintai. Allah maha menyintai. Cinta Allah, kasih Allah pada kita sejati. Cinta Allah pada kita sejati. Maknanya, walaupun kita tak jawab panggilan dia, walaupun kita tidak melakukan apa yang diperintahkan, kita tidak menjauhi apa yang dilarang, masih lagi Allah memberikan kepada kita dengan sifatnya yang maha pemurah, yang maha pengasih. Masih lagi dia memberikan kepada kita segala yang ada pada kita. Nasib baiklah kita kata sini, cinta Allah ni benar-benar sejati kepada kita. Kalau kita nak bandingkan dengan manusia, agaknya kalau seorang tu bagi hadiah, nak membina hubungan agaknya dengan seseorang itu, kan, sampai bila? Bila orang tu bukan saja tak nak terima cinta dia, kasih tadi, dia ambil hadiah, dia buat, dia guna semua. Tapi dia biarkan. Orang tu nak bercakap dengan dia, dia buat tak tahu. Orang tu nak telefon dia, dia tak jawab. Kan? Bagaimana? Berapa lama? Seolah-olah kita jual mahal cinta kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik tuan-tuan penghormat, sebab itulah pada malam ni sebagai mukadimahnya, saya nak mengajak tuan-tuan untuk merasai. Sampai bila kita nak menyedari, sampai bila kita nak merasai bahawa cinta Allah kepada kita ni sebenarnya terlalu tinggi. Allah sayang kepada kita ni terlalu tinggi. Kan? Dan Allah SWT sentiasa membuka peluang untuk kita kembali kepada dia. Kembali kepada dia, dekat dengan dia, kenal dengan dia, sayang dengan dia, cinta dengan dia. Dan sehingga kita lihat bagaimana Allah maha menyintai kita, Al-Wadud. Sebab itu salah satu daripada nama Asma'ul Husna, nama-nama yang baik pada Allah, Al-Wadud. Apa maksud Al-Wadud? Yang maha menyintai. Allah SWT maha menyintai makhluknya. Allah Ar-Rahman yang maha mengasihi. Allah Ar-Rahim yang maha menyayangi. Jadi kita lihat bagaimana Ar-Rahmannya Allah, Rahmannya Allah, Rahimnya Allah, Wadudnya Allah, cintanya Allah kepada hamba-hambanya. Tetapi kita hari ini seolah-olah kita tak kisah. Allah cinta pada kita. Kita cuai dengan kasih sayang Allah. Allah sayang kepada kita, kita leka. Pertemuan kita dengan Allah 5 kali sehari.
yang telah dijadualkan. Waktu-waktu solat itu kita ambil ringan. Kita tidak benar-benar fokus kepadanya. Kita cuai. Bila Allah Subhanahu Wa Taala mengajak kita berbual-bual dalam solat. Dalam solat kita sebenarnya sedang berbual-bual dengan Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi fikiran kita melayang ke mana-mana, ke tempat lain. Tak fokus. Dan Allah Subhanahu Wa Taala mengajak kita supaya berbicara di dalam solat, tapi kita mensia-siakan pertemuan kita dengan Allah. Allah ajak kita berbicara, kita palingkan hati kita, kita tak fokus, kita tak tunduk, kita tidak hadirkan hati kita, kita palingkan kepala kita palingkan perasaan kita, pemikiran kita. Tidakkah kita merasai bahawa kita sedang berhadapan dengan Allah Rabbul Alamin, Raja kepada segalanya. Jadi kalaulah manusia biasa macam kita, diperlakukan seperti itu, diberikan hadiah, diberikan segala-galanya padanya, kemudian bila nak ajak bercakap, dipalingkan mukanya, dipalingkan hatinya, dipalingkan perasaannya, tidak respon, tidak benar-benar menghayati perbualan, fokus tadi, maka kalau manusia sudah tentulah manusia itu dah menangis dah. Sudah tentulah manusia itu dah putus asa dah. Dah tinggalkan kita kalau manusia itu. Berpuluh tahun kita dalam keadaan lalai, leka di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala sebenarnya amat-amat menyayangi kita. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Wadud. Allah amat menyayangi kita. Jadi sebab itulah, marilah kita kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah secara perlahan-perlahan. Tuan-tuan rahmati Allah SWT, apakah yang menghalang sayang kita pada Allah? Kenapa kita ni tak boleh nak sayang Allah? Adakah dalam diri kita ni ada berhala-berhala yang lebih dekat daripada Allah? Adakah di dalam diri kita ni ada Tuhan-Tuhan yang lain yang lebih kita sayang, yang lebih dekat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga menyebabkan kita tidak boleh benar-benar menyayangi Allah Subhanahu Wa Taala, tidak boleh mencintai Allah Subhanahu Wa Taala? Apakah dalam tubuh badan kita ini ada, dalam tubuh badan kita, dalam jiwa kita, dalam pemikiran kita, ada sesuatu yang lebih kita sayang daripada Allah Subhanahu Wa Taala? Ini persoalan yang kita kena jawab. Ini nombor satu. Sebab tu kenapa dipanggil berhala? Kenapa dipanggil Tuhan? Kerana hakikat berhala itu ialah sesuatu yang dipuji, sesuatu yang disukai, sesuatu yang disayangi, sesuatu yang disembah sampai peringkat begitu. Disayang, disuka, sampai disembah sehingga kita menjadi fokus. Sehingga perkara itu menjadi fokus kita, tumpuan kita. Itu maknanya berhala. Berhala ni maknanya bukan patung. Bukan sebagai sekadar simbol patung gitu. Tetapi hakikatnya patung itu dipuji, dipuja. Patung itu disayangi. Patung itu dirasai kekuatannya, kekuasaannya. Patung itu dirasakan kepentingannya, penting. Itu patung. Kalau berhala patung lah. Tapi apakah di dalam diri kita ni ada berhala-berhala yang lebih penting, yang lebih dekat, lebih sayang kita pada dia daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab itulah tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita nak kena melihat bagaimana keadaan yang berlaku pada diri kita, dalam diri. Sebab itulah antara perkara yang besar yang berlaku kepada seseorang yang beriman itu, tanpa dia sedar. Kenapa? Kenapa dia tidak boleh sayang Allah? Kenapa dia tak boleh fokus kepada selain kepada Allah berbanding dengan selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala? Kerana rupa-rupanya di dalam hati dia, di dalam diri dia itu ada sesuatu yang lebih dekat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di sinilah bagaimana digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlaku perkara-perkara yang dinamakan sebagai syirik. Mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan syirik ini terbagi dua. Sesuatu yang kita sayang, sesuatu yang kita sanjung, sesuatu yang kita puja, sesuatu yang dekat dengan kita lebih daripada Allah, maka itu adalah syirik. Dan syirik ini terbagi dua, terpecah dua. Dan sekarang ini syirik ini bermaharajalela. Perkara yang sangkut dengan syirik ini bermaharajalela.
Yang pertama sekali syirik kafi. Syirik kafi. Minta maaf. Yang pertama sekali adalah syirik jali. Syirik jali. Syirik ni dia ada dua jenis. Syirik ni ada dua jenis. Yang pertama sekali disebut sebagai syirik jali. Jali ni apa? Yang jelas. Yang jelas. Yang jelas ni ialah yang terlihat. Dan yang kedua ialah syirik kafi. Syirik yang tersembunyi. Syirik yang tersembunyi, yang terselubung kita tak perasan. Apa maksud syirik jali ini, tuan-tuan? Syirik jali ini ialah segala perkara yang ada di hadapan kita yang kita nampak. Makhluk Allah. Yang kita nampak, yang kita yakin bahawa dia ini adalah merupakan sesuatu yang boleh memberi mudarat dan sesuatu yang boleh memberi manfaat. Kita yakin ada satu kekuatan. Ada satu kekuatan yang boleh memberi manfaat dan mudarat. Maka itu digambarkan sebagai syirik jali. Sebagai syirik jali. Sesuatu yang kita nampak kat depan. Mungkin sekarang tak perasan lagi lah. Tetapi nak sebut sini contohnya. Kalau ada orang yang kita sanjung. Orang tu nampak baik. Orang tu nampak warak. Orang tu nampak beragama. Tiba-tiba kita memanggil sebagai waliullah. Wali. Kita panggil sebagai wali. Dan kemudian kita yakin bahawa dia ini boleh memberi manfaat dan boleh mudarat. Ataupun besok datang manusia yang berupa kepimpinan, memimpin dunia. Memimpin dunia. Dan kemudian dia membawa pula segala keperluan hidup manusia. Segala keperluan. Kalau kita lapar, dia bawa makanan. Kalau kita haus, dia bawa air. Kalau kita sakit, dia bawa ubat-ubatan, rawatan. Kalau kita miskin, dia bawa kekayaan, dia bawa emas. Kalau kita dalam keadaan peperangan, huru-hara, macam sekarang ni, dalam keadaan huru-hara, apa yang berlaku di Amerika sekarang, tengah huru-hara sekarang. Tengah huru-hara Amerika. Dia bawa keamanan, tiba-tiba dia datang, dia menyatukan, dia membawa keamanan. Maka ketika itulah manusia lain akan melihat dia sebagai Tuhan. Yang boleh memberi manfaat dan yang boleh memberi mudarat. Apabila hati kita, fikiran kita merasakan ada sesuatu, ada makhluk, ada seseorang yang boleh memberi manfaat dan boleh memberi mudarat kepada kita, maka itulah syirik. Dan sekiranya orang itu kita nampak dia jelas sebagai fizikal, maka itu syirik jali. Maknanya sekali jelas. Jadi kalau orang-orang kafir, contohnya mereka menyembah berhala-berhala yang nampak, dan Tuhan-Tuhan yang mereka reka, mereka cipta sendiri, maka itu syirik yang jali. Dan begitu juga bagi seorang yang Islam, maka dia juga boleh berlaku syirik yang jali ini. Apabila antara perkara yang kita kena faham di sini, syirik jali ini apabila kita mengambil Tuhan-Tuhan yang lain. Ada sesuatu, ada makhluk, ada manusia, ada kepimpinan, ada orang besar yang kita rasa dia boleh memberi mudarat pada kita. Yang kita rasa dia boleh memberi manfaat pada kita. Maka orang itu akan menjadi Tuhan. Kepada orang yang merasakan dia boleh memberi manfaat dan mudarat. Kita tengok seorang yang besar, kuasanya, yang tinggi pangkatnya, orang yang ada senjata, orang yang ada kekuatan, tiba-tiba kita merasai bahawa dia itulah yang beri manfaat dan yang beri mudarat. Maka pada ketika itulah kita ataupun orang tersebut akan menjadikan dia sebagai Tuhan. Ini sebagai syirik, mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apabila kita mengambil sesuatu yang lain, yang kita rasa dia boleh manfaat pada kita, dia boleh mudarat pada kita, kalau kita ikut dia, dia akan bagi manfaat. Kalau kita lawan dia, kita akan mudarat. Bukan Allah, dia. Maka itu syirik jali. Syirik jali. Ini besar. Besar. Kita terima di yazbillah min zalik. Begitu juga apabila kita menyamakan Tuhan-Tuhan yang lain. Tiba-tiba datang satu kefahaman baru. Di abad yang baru ini, abad yang ke-20, datang satu kefahaman baru. Dia kata Tuhan yang lain sama dengan Tuhan-Tuhan yang ada. Semua Tuhan sama, dia kata. Tuhan juga Tuhan, tetap Tuhan. Cuma namanya beza-beza, tapi sama. Apabila kita menyamakan Tuhan-Tuhan yang lain, kita kata Jesus itu Tuhan. Bila kita kata Jehovah itu Tuhan. Bila kita kata Brahman, itu Tuhan. Krishna itu Tuhan. Atau kita mengatakan Buddha itu Tuhan. Ataupun kita mengatakan apa sahaja itu Tuhan, maka itu adalah syirik jali. Sebab itu satu gerakan sekarang ini yang akan
memotong iman-iman manusia. Antaranya lah digambarkan gerakan untuk menyamakan satu pandangan, satu prinsip bahawa Tuhan semua sama. Tuhan semua sama. Maka sebenarnya yang lain semua bukan Tuhan. Semua itu adalah makhluk. Makhluk, tapi yang Tuhan hanyalah Allah yang Maha Esa. Allahu Ahad. Allahu Ahad. Allah yang Maha Esa. Jadi nak sebut kat sini tuan-tuan, apabila berlaku satu keyakinan, satu kefahaman bahawa Tuhan ni sama aja, sama je, semua ajak buat baik, semua bagi pahala, semua ada syurga neraka, maka kita telah mensyirikkan Allah wa iyazbillah min zalik. Begitu juga apabila kita telah menyamakan agama-agama. Bila kita samakan agama ni semua sama aja, kita kata. Agama Kristian, agama Islam, agama Yahudi, semua sama. Agama semua ajak kebaikan. Agama ni semua ajak kebaikan. Ajak orang sembahyang, cuma cara beza-beza. Orang ni cara begini, orang tu cara begitu. Tapi dia kata agama ni sama. Apabila kita menyatakan agama itu sama, maka kita telah menolak Allah. Kita telah menyamakan Tuhan-Tuhan. Tuhan agama tu sama dengan Tuhan Islam. Tuhan kita, Allah, la ilaha illallah, dia kata sama dengan Tuhan-Tuhan. Maka ini juga syirik. Ini juga syirik yang boleh membawa kepada murtad. Bawa kepada murtad. Tuan-tuan rujuk kepada fatwa mufti wilayah berkenaan dengan murtad. Cuba tengok balik. Jadi sebab tu tuan-tuan rahmati Allah SWT, banyak hari ni cerita-cerita Hindustan contoh. Cerita Hindustan yang paling ketara sekali. Bila kita tengok balik senario-senario dia tu, dia punya sketsa dia tu, maka kita dapati cerita Hindu ni banyak, dia mesti ada unsur keagamaan. Mesti ada. Dan kebanyakan unsurnya unsur Hindu. Satu unsur Hindu. Unsur keagamaan. Hero ke siapa akan menang dengan sebab agama dia. Tuhan dia tolong. Dan kemudian unsur kesamarataan. Antara Islam dengan Hindu. Islam dengan Kristian dengan Hindu sama. Maka dia kata masing-masing berdoa, yang Islam berdoa, yang Hindu berdoa, yang Kristian berdoa untuk mendapatkan kemenangan. Maka kita pun terima. Tak apa. Boleh doa sama-sama. Doa sama-sama itu adalah mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tak sama. Tuhan di mana sama dengan Tuhan yang kita yakin. Tuhan yang kita yakin, dia bersifat Maha Esa. Tetapi Tuhan yang dia yakin, ada 300,000 lebih Tuhan. Tuhan Kristian pula ada 3 Tuhan. Jesus pun dia kata Tuhan. Isa AS pun dia kata Tuhan. Maknya itu Rohul Kudus pun dia kata Tuhan. Allah pun Tuhan. Ada 3, Trinity, 3 in 1, 1 in 3. Jadi bila kita kata sama agama-agama ni, maka kita telah mensyirikkan Allah wa iyazbillah min zalik. Ini syirik jali. Tetapi perkara ini tuan-tuan, malam ni kita nampak, kita boleh nampak. Tapi bila dia datang besok dalam bentuk satu gelombang, kesamarataan agama. Agama-agama ni sama sahaja. Maka pada ketika itu kita akan melihat ramai orang yang akan mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini satu perkara yang sebenarnya akan memutuskan terus ibadah. Memutuskan terus Islam, iman daripada seseorang itu. Maka kita kena melihat. Dan satu lagi ialah disebut sebagai syirik kafi. Syirik kafi ini adalah merupakan syirik yang tersembunyi dalam diri manusia. Syirik yang tersembunyi dalam diri manusia, iaitu syirik di mana kita meyakini sesuatu, mengagungkan sesuatu lebih daripada Allah, ataupun kita menyamakan Allah Subhanahu Wa Taala dengan sesuatu tersebut dalam hati. Dalam hati. Dia tak keluar di dalam hati. Ini syirik kafi. Kita akan pergi syirik kafi ini dengan lebih detail. Tetapi apa yang kita nak sebut kat sini, bagaimana kita nak memerangi berhala-berhala ini. Memerangi berhala-berhala yang ada dalam diri kita. Yang kita tak perasan, rupanya kita ni ada Tuhan yang lain. Wa iyazbillah min zalik. Sebab tu Allah gambarkan dalam Al-Quran, afara'aita man ittakhaza ilahahu hawa. Maka pernahkah kamu melihat manusia yang mengambil hawa nafsu diri mereka sebagai Tuhan? Ini yang digambarkan sebagai syirik kafi. Maka sebab tu tuan-tuan rahmati Allah, untuk kita mendapatkan kasih sayang Allah, maka kita kena perangi berhala-berhala yang ada dalam diri kita. Kita kena perang. Kalau yang di luar tu, kita sebut tadi, mungkin Dajjal datang, mungkin agama-agama lain kita boleh tepis lagi. Akal kita kalau benar-benar bersih, hati bersih, kita berfikir secara rasional dengan iman, pandang dengan pandangan basirah, iman,
InsyaAllah kita boleh tepis. Tapi apa yang ada di dalam? Apa yang ada di dalam yang berjalan dengan darah daging kita. Yang ini yang kita kata susah untuk kita nak tepis. Sebab itulah tuan-tuan hari ini kenapa kita tidak boleh benar-benar mendapatkan kasih sayang khusus daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana rupa-rupanya dalam diri kita ni ada sesuatu yang mengganggu. Yang mengganggu hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka apa perlu kita buat? Bagaimana kita nak melaksanakan? Dawamut taubah. Berterusan dalam taubat. Bagaimana nak melakukan tu? Macam mana kita nak berterusan di dalam bertaubat kepada Allah contoh? Macam mana kita nak melakukan ihsan? Macam mana kita bincang semalam? Macam mana kita nak berbakti kepada mak ayah kita? Bagaimana kita nak berlaku pemurah? Tidak bersifat bakhil. Pemurah contohnya. Jadi apa yang kita bincang semalam ni, inilah perkara yang kita nak sama-sama perdalamkan pada hari ini untuk kita sama-sama faham. Bahawa untuk kita mendapatkan kasih sayang Allah. Yang mana dengan kasih sayang Allah itu akan datangnya taufik yang Allah anugerahkan kepada kita untuk kita beramal tadi, maka perlulah kita melakukan apa yang digambarkan sebagai satu perkara mujahadah. Disebut mujahadah, disebut berjihad. Mujahadah an-nafs ataupun mujahadatun nafs, kita berjuang, kita berjihad, kita memerangi nafs kita, diri kita sendiri. Sebab tu tuan-tuan, apa yang kita perlu buat untuk kita rasa sayang pada Allah. Untuk kita rasa sayang pada Allah Subhanahu Wa Taala sehingga kita boleh sanggup melakukan perkara-perkara yang diperintah oleh Allah, meninggalkan perkara yang Allah larang. Yang pertama sekali, kita perlu memerangi nafsu haiwan, nafsu haiwani yang ada dalam diri kita. Dalam diri kita ni ada nafsu haiwan. Ada nafsu haiwan. Apa nafsu haiwan ni? Rakus dan tamak. Rakus dengan tamak dengan sesuatu daripada dunia ni. Kita hajat kepada dunia. Hajat kepada sesuatu yang dekat pada kita. Dan kita rakus, kita tamak, kita hajat sangat dengan perkara-perkara tersebut. Contohnya kalau makan, kita suka makan. Makannya banyak berlebih-lebihan. Kalau kita tidur berlebih-lebihan contohnya. Begitu juga pergaulan berlebih-lebihan. Mari kita, ni haiwan. Ini haiwan. Maknanya, yang pertama sekali yang kita nak perangi dalam diri kita, ialah apa yang digambarkan sebagai perangai-perangai nafsu-nafsu haiwani yang ada dalam diri kita. Yang ni kita kena identify. Contohnya kita sebut tadi, kita sayang kepada sesuatu, maka kita rakus nak dapatkan dia. Kita berhajat sangat, maka kita berlomba-lomba untuk mendapatkan dia. Dan kemudian berlebih-lebihan. Makan berlebih-lebihan, cakap berlebih-lebihan, tidur berlebih-lebihan, bergaul berlebih-lebihan dan sebagainya. Jadi inilah nombor satu tuan-tuan, kalau kita nak memenangi kasih sayang Allah, kita kena tengok dalam diri kita, ada tak perkara-perkara tersebut. Dan antara perkara tersebut yang lahir daripada perangai haiwani ini, perangai binatang ini, ialah kita akan malas beribadah. Kita akan malas ibadah. Malas. Dan inilah musuh yang paling besar dalam diri kita. Musuh yang paling besar dalam diri seseorang yang perlu kita kalahkan ialah malas. Malas nak beribadah. Malas nak berzikir. Malas untuk kita solat. Malas. Dan malas inilah yang perlu kita kalahkan. Ini lahir daripada nafsu haiwan tadi. Malas ini perlu kita kalahkan, dan kita kalahkan bila kita mampu mengalahkan diri kita sendiri, maka barulah kita boleh naik kepada satu tingkatan yang lain. Sebab itulah tuan-tuan, kalau kita tak mampu, tak boleh nak kalahkan diri kita, maka jangan kita harapkan cinta ilahiyah. Cinta Allah yang khusus yang kita sebut semalam. Jangan harap. Kita bila kita sudah menang dengan diri kita, barulah kita boleh memenangi cinta Allah. Jadi untuk memenangi cinta Allah ni, nombor satu, kita kena lawan apa yang sifat-sifat haiwan yang ada pada diri kita. Contohnya kalau suka makan, suka minum, suka berhubungan dengan perempuan dan laki-laki, suka kita kata tidur, malas nak buat apa, buat yang diperintah Allah, malas. Inilah disebut nafsu haiwani, sifat-sifat nafsu binatang. Jadi apabila kita berjaya mengalahkan perkara ini, maka
kita kena kalahkan pula sifat sabu'iyah, sifat buas. Jadi yang pertama sekali kan, sifat-sifat haiwan yang biasa ni, contohnya makan. Makan kena kurangkan makan. Makan kerana Allah. Contoh, kita minat makan. Benda yang paling minat sekali apa? Minat sekali contohnya kita minat biryani gam. Biryani kambing contohnya. Masa datang biryani kambing tu memang kita pulun sampai terbaring lah. Perut tu kira penuh lah. Kita nak kena lawan. Jangan berlebihan. Makan jangan berlebihan. Minum jangan berlebihan. Sekadarnya. Jadi yang pertama sekali nak kalahkan diri kita. Nak kalahkan diri kita. Baru kita boleh mendekati cinta Allah. Yang cinta yang akan mendapat taufik tadi. Ini adalah perkara yang penting untuk kita faham. Kemudian kita nak kalahkan sifat-sifat yang sabu'iyah. Sabu'iyah ni apa? Sifat-sifat ganas. Sifat-sifat buas. Tadi tu binatang. Sifat haywani. Sifat binatang. Yang makan, minum, yang biasa-biasa ni. Yang kedua ialah sifat buas. Yang Allah beri kepada kita sebagai ujian. Setengah-setengah orang dia kaki baran. Panas baran. Sikit-sikit nak marah. Sikit-sikit nak marah. Setengah-setengah orang dia baran. Maka ini sifat yang buas. Sifat yang ganas. Setengah-setengah orang dia suka caci. Mencaci. Sikit-sikit caci orang. Sikit-sikit cela orang. Sikit-sikit maki orang. Ini pun sifat yang buas. Sifat binatang buas. Kan? Yang ganas. Dia suka provoke orang. Setengah-setengah orang pula ada sifat-sifat suka menyusahkan orang. Suka menyusahkan orang. Ini sifat binatang buas. Binatang buas ni menyusahkan orang. Kalau dia datang masuk satu kampung, habis satu kampung. Semua susah. Contohnya harimau. Takut semua orang tak keluar rumah. Binatang buas. Kalau lembu, okey lagi. Lembu boleh jalan lagi dekat depan rumah kita. Tapi cuba harimau datang. Cuba datangnya babi hutan. Tak kelang kabut semua. Kan? Dengan harimau semua panggil perlitan lah apa semuanya. Harimau ada depan rumah saya ni. Tolong. Sebab apa? Dia menyusahkan. Sifat menyusahkan orang. Sifat suka menjatuhkan orang. Suka menjatuhkan orang. Dan tengok orang, tak boleh nak tengok orang. Kan? Mesti nak jatuhkan dia. Ini sifat binatang buas. Setengah-setengah orang dia ada sifat-sifat ni. Dan mungkin kita ada. Sifat-sifat binatang buas ni. Contohnya sifat-sifat yang lain ialah sifat-sifat yang kita boleh kata menakutkan orang lain. Mengganggu orang lain. Ini sifat-sifat sabu'iyah. Setelah kita mengalahkan sifat-sifat haiwaniyah, kita kena identify, kena kenal pasti apa dia sifat-sifat haiwan yang ada dalam diri kita ini. Seperti sifat makan, minum, hubungan seksual suami isteri, contohnya berlebih-lebihan. Begitu juga dengan tidur berlebih-lebihan, bercakap berlebih-lebihan, semuanya berlebih-lebihan, mengikut nafsu. Maka yang ini kita kena kalahkan. Kita kena kalahkan. Macam mana nak kalahkan, nanti kita bincang. Kita kena kalahkan. Yang kedua, kita kena kalahkan sifat-sifat ganas. Sifat-sifat buas. Binatang buas yang ada dalam diri kita. Contohnya panas baran. Kita jenis baran. Kita ni jenis orang yang suka menyusahkan orang. Suka maki, hamun orang. Orang kita suka menjatuhkan orang. Memburukkan orang. Merosakkan orang. Ini sifat-sifat binatang buas. Bila binatang buas datang ke rumah kita, tentu kita tak akan selesa. Kalau cicak, kita nampak cicak, okey lagi lah. Tapi kata-kata nampak buaya. Buaya masuk rumah, apa jadi? Tentu kita akan rasa terancam. Maka sifat-sifat buas ini ada dalam diri kita. Perlu kita hapuskan. Perlu kita kawal dia. Kerana kalau tidak, macam mana kita nak dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Macam mana kita nak menjadikan diri kita ini disayangi oleh Allah, mendapat taufik? Sebab tu ini sebagai disebut mujahadah, berjihad. Berjihad lawan diri kita. Ini satu keperluan yang kita kena buat. Kalau tidak, tak boleh, tak lepas kita. Dajjal datang, Dajjal akan provoke sifat-sifatnya. Kalau kita seorang baran, Dajjal akan timbulkan kemarahan kita. Kita marah habis. Ataupun takut, ada juga menyebabkan ketakutan. Baik. Kemudian yang ketiga, kita nak kalahkan sifat-sifat jahat dalam diri kita. Sifat-sifat syaitan. Sifat-sifat jahat. Disebut mazmumah. Sifat-sifat yang jahat. Yang tercela. Seperti ujub, angkuh, riak, sombong. Kita hiri hati dengan orang. Kita dendam dengan orang. Tamak. Maka ini sifat-sifat yang mazmumah. Kita nak kena buang. Bila kita dah
membersihkan 3 sifat ni. 3 sifat ni kita kena identify, kita kena kenalkan, kenal pasti dalam diri kita. Kemudian kita bersihkan satu, maka berjalanlah kita menuju kepada mardatillah, iaitu cinta Allah. Allah akan sayang pada kita. Dan Allah akan sayang pada kita. Allah meringankan kita untuk mudah sentiasa bertaubat pada Dia. Sentiasa kita berbakti pada orang tua kita dan sebagainya. Dan sebelum kita mengalahkan sifat-sifat haiwan, sifat-sifat sabu'iyah yang buas ini, sifat-sifat syaitan yang ada dalam diri kita ini, maka kita tidak akan bersih. Diri kita tidak akan bersih. Maka setelah kita bersihkan sifat-sifat tadi, maka barulah kita akan menjadi bersih. Barulah hati kita mula bersih sikit. Barulah kita akan timbul kesedaran dan perasaan kita akan peka dan kita akan merasai ada satu kebaikan kepada kita, insya-Allah. Jadi ini kita kena tengok balik ini. Perkara ini sebagai ulang kaji kepada sebahagian daripada kita. Baik. Jadi sebelum semua ini kalah, sebelum kita dapat mengalahkan sifat-sifat haiwan, sifat-sifat haiwani dalam diri kita, sifat-sifat sabu'iyah dalam diri kita, sifat-sifat syaitan dalam diri kita, mazmumah tadi, maka kita tidak akan perasan, kita tidak akan sedar bahawa sebenarnya kita ini berdosa. Kita tak rasa kita berdosa. Kita tak rasa, kita keliru. Aku rasa aku buat betul dah, tapi rupanya benda tu dosa. Aku rasa okey, tapi sebenarnya benda tu tak okey. Selagi kita tidak boleh mengikis sifat-sifat ini, proses untuk mengikis sifat-sifat ini selagi tidak berjalan, maka selagi itulah kita akan berada dalam kesalahan, dalam dosa. Kita berdosa, tapi kita tak sedar kita berdosa. Kita tak perasan kita berdosa. Sebab tu hari ini kita buat dosa, kita tak rasa berdosa. Mata kita berdosa, melihat aurat orang, kita tak rasa berdosa. Sebab kita ada sifat-sifat binatang masih ada dalam sifat kita. Bila kita marah orang, kita bergaduh, kita berlebih-lebihan, menyakiti orang, menzalimi orang, kita tak rasa kita berdosa. Sebab sifat haiwan, sabu'iyah tadi, haiwan yang ganas, yang buas ada dalam diri kita. Kita tak rasa kita buat salah. Kita tak rasa kita berdosa. Kita keliru. Yang mana satu benar, yang mana satu kita masih keliru. Tak tahu. Nilai kita tak betul lagi. Kenapa? Kerana sifat-sifat itu masih lagi menguasai dalam diri kita. Ini perkara yang penting, tuan-tuan. Sebelum kita benar-benar berjalan menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini proses dia. Ini proses dia. Kita membuang perkara yang merosakkan dalam hidup kita ini lebih diutamakan daripada kita menambah yang baik-baik. Darul mafsada muqaddamun ala jalbi masalih. Kita membuang perkara yang merosakkan mafsadah tadi. Lebih diutamakan muqaddamun daripada kita menambah yang baik-baik. Maka sebab itulah kita nak kena faham hari ini kenapa kita susah sangat. Susah sangat kita nak solat. Kita kata tak ada taufik. Kenapa taufik tak ada? Tak ada sayang Allah. Kenapa tak ada sayang Allah? Rupanya dalam sifat dalam diri kita ada sifat-sifat yang kita tak nak proses, tak nak buang, tak nak rawat. Kita tak mau merawat dia, tak mau mengubati dia. Maka rupa-rupanya itulah yang menjadikan kita tak boleh nak menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sembahyang kadang-kadang banyak sembahyang. Kita sembahyang sampai banyak rakaat, tetapi kita rasa kosong sembahyang tu. Rasa penat sembahyang tu, rasa penat. Masa kita rasa penat. Dan sebab itulah maka kita hendaklah sedar bahawa sesungguhnya dalam diri kita ni ada ujian. Ada ujian. Dan sebenarnya apabila kita menyayangi sifat-sifat jahat tadi, sifat-sifat buas tadi, sifat-sifat haiwan tadi, maka itulah yang akan menjadi berhala-berhala yang menghalang kita untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah yang akan menjadi berhala. Dia sebab itulah tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita kena sedar dan faham bahawa untuk kita mendapatkan redha Allah, kita perlu berjuang. Kita perlu berkorban. Kita perlu melaksanakan usaha-usaha yang mana akan membawa cahaya-cahaya kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Barulah pada masa itu kita akan dapat merasai satu yang baik itu baik, yang buruk itu buruk. Sekarang ni tak rasa. Saya minta satu contoh, tuan-tuan. Kita tengok aurat perempuan contohnya, kalau laki-laki. Tengok aurat perempuan.
kita tak rasa bersalah. Sedangkan Allah melarang kita melihat aurat perempuan. Sebab dalam diri kita masih ada lagi sifat-sifat binatang yang kita tidak proses. Kita tak rasa bersalah. Kita buat sesuatu yang kita rasa benda tu betul, tapi rupanya salah. Sebab itulah kita nak kena faham bagaimana cara nak merawat baik. Untuk kita memproses sifat-sifat tadi itu, maka apabila kita mendekati tarbiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila kita mendekati proses-proses tazkiyah, pembersihan ini, maka sekurang-kurangnya kita kena lalui 3 proses. Sekurang-kurangnya kita kena melalui 3 proses. Kita ulang kaji. Yang pertama sekali disebut takhalli. Takhalli iaitu kita membersihkan diri kita. Yang kedua disebut tahalli, iaitu kita mengisi diri kita dengan sifat-sifat yang baik, sifat-sifat yang bersih, akhlak karimah, sifat-sifat mahmudah. Dan yang ketiga ialah tajalli, iaitu kita akan, apabila kita telah melaksanakan takhalli, kita telah melaksanakan proses membuang, merawat kelemahan-kelemahan kita itu, dan pada masa yang sama kita memasukkan, kita kata, sifat-sifat yang baik, yang mahmudah tadi, maka kita akan sampai kepada satu peringkat, satu proses, kita mula diberi cahaya oleh Allah. Maka Allah pun akan memberikan kepada kita hakikat-hakikat yang ada. Hakikat-hakikat iman, Islam dan ihsan. Kita akan merasai hakikat-hakikat sifat-sifat Allah. Tajalli, disebut sebagai tajalli itu, kita akan mula melihat kebesaran Allah, kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Dan akhirnya pada ketika itulah kita akan dapat meraih cinta Allah. Kita akan dapat meraih cinta Allah. Allah akan mencintai kita. Dan pada masa itu, bila Allah dah mula mencintai kita, Allah dah mula melihat bagaimana perjuangan yang kita lakukan atas diri kita tadi, maka Allah pun akan memberi taufiknya bertambah lagi. Akhirnya kita akan masuk kepada satu keadaan yang terbaik, iaitu kita akan bersih menjadi awliya Allah. Kita akan menjadi orang yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita nak cuba tengok sedikit tentang proses 3 proses ini. Dalam masa yang ringkas ini, saya nak cuba tengok, nak ajak kita buat ulang kaji. Pertama sekali tuan-tuan, digambarkan di sini ialah usaha kita perlu melaksanakan kerja-kerja untuk membina diri kita ini. Proses tarbiyah itu mesti bermula dengan takhalli. Takhalli ni apa? Takhalli itu ialah mengosong ataupun membuang ataupun membersihkan sifat-sifat yang terkeji yang ada di dalam diri kita. Itu takhalli. Jadi takhalli ini adalah merupakan peringkat untuk kita melawan diri kita dengan membuang, memaksa segala sifat-sifat, segala perkara-perkara, segala kehendak-kehendak nafsu, kehendak-kehendak yang rendah, yang jahat, yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Setengah-setengah ulama-ulama haraki menggambarkan sebagai mu'alajah al-uyub. Setengah-setengah mengatakan sebagai kita merawat keaiban. Merawat keaiban kita, kelemahan kita. Merawat kekurangan yang ada pada kita. Dan kekurangan ini adalah sesuatu yang perlu kita buat proses secara perlahan-lahan, cara pelan-pelan. Kita buat satu-satu. Dan perkara inilah perkara yang mesti berlaku, dan sekali lagi kita tidak memaksa diri kita untuk membenci, untuk kita memusuhi dan membuang jauh-jauh sifat-sifat ini daripada diri kita, maka selagi itulah nafsu jahat itu akan sentiasa menguasai, akan sentiasa memperhambakan kita. Maka tuan-tuan, apabila kita tidak boleh nak menguasai kelemahan-kelemahan kita tadi, maka itulah yang akan menguasai ataupun yang akan memperhambakan kita. Benarlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah pun bersabda. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Sejahat-jahat musuh kamu ialah nafsu kamu yang terletak di antara 2 lambung. Maknanya disebut kat sini, apa yang ada pada kita ni, nafsu kita ni, dan sehingga akhirnya dia akan memproses, memimpin sifat-sifat binatang, sifat-sifat syaitan, sifat-sifat buas tadi itu dalam kehidupan kita. Dan kejahatan inilah, kerana kejahatan inilah ramai yang tertipu. Ramai di kalangan kita tertipu, diperdayakan, sehingga akhirnya dia mempertuhankan hawa nafsu dia. Sehingga akhirnya kita jadikan nafsu itu sebagai Tuhan. Dan inilah yang Allah gambarkan dalam surah Al-Jasiyah yang saya baca tadi. Itu apakah kamu tidak memerhatikan orang-orang yang mengambil hawa nafsu sebagai Tuhan, lalu dia dibiarkan sesat oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan ilmunya.
Ya, sebab itulah nombor satu, perkara yang paling penting, yang paling utama di dalam tarbiyah Islam, di dalam jalan untuk kita mendekati Allah Subhanahu Wa Taala, salik ataupun suluk kepada Allah, yang pertama sekali ialah hendaklah kita melaksanakan proses takhalli, iaitu kita nak membersihkan sifat-sifat yang menghalang kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sifat inilah sifat yang menghalang cinta kita kepada Allah, yang menyebabkan kita cinta kepada dunia, cinta kepada yang lain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sebab itulah iman tidak akan berada dalam diri kita sekiranya nafsu menguasai hati kita. Jadi iman tak akan ada. Dia akan jadi sebagai teori je. Sebab tu hari ni ramai orang ada teori. Berlaku satu ketika ada seorang pelajar daripada UAE. Ini pelajar ni dia belajar pengajian Islam, ilmu wahyu. Kan, ilmu wahyu. Jadi akibat daripada pergaulan bebas yang mereka buat, akhirnya dia terperangkap dengan cinta dengan seorang perempuan. Cinta dengan seorang perempuan, pelajar perempuan juga. Tapi pelajar ni bukan pelajar ilmu wahyu, pelajar agama, tapi pelajar yang sains yang lain. Maka dia berkawan dengan perempuan itu. Dia berkawan dengan perempuan itu sehingga akhirnya dia kata dah rapat sangat. Sehingga berlaku sampai peringkat perempuan tu anak-anak orang besar-besar, orang kaya-kaya, dah biasa pergaulan bebas. Maka dia bawa kawan yang laki-laki ni, ustaz lah, ikut ustaz lah, bakal ustaz lah, pergi balik rumah. Balik rumah, jumpa dengan mak ayah dia, dan mak ayah dia pun jenis moden, jenis sosial, jenis orang yang bergaul bebas macam barat tadi. Mengizinkan budak laki-laki itu duduk di dalam rumah dia, bermalam di rumah dia dan sebagainya. Dan akhirnya kata laki-laki itu, ketika dia bercakap ni di dalam masjid, dia bercakap di dalam masjid UAE di Gombak. Apa dia kata? Menangis dia. Yang cerita ni kawan dia, seorang ustaz juga, dia jadi ustaz dah sekarang. Dia pun dah jadi ustaz dah. Tuan-tuan rahmati Allah SWT, dia kata apa? Aku telah terpengaruh dengan nafsu aku. Dia kata, aku telah melakukan berbagai-bagai perkara mungkar dan maksiat di hadapan Allah. Dia kata apa? Dia buat maksiat dan mungkar di depan Allah. Dan dia sedar sebab dia ada ilmu. Sekolah agama. Ustaz, sekolah agama. Dia kata, perempuan tadi, mak bapak dia izinkan duduk bermalam. Bermalam tak apa, tak kisah. Maka akhirnya dia kata, dia buat macam-macam dia buat. Kita kata, muqaddimah zina dan sebagainya. Dia kata, aku buat perkara-perkara itu, aku rasa Allah tengok aku. Aku rasa Allah tengok aku. Aku tahu Allah tengok aku, dia kata. Tapi aku terus buat juga. Sehingga dia kata, akhirnya sampailah. Yang dia tak buat cuma zina yang sebenar, dia belum buat lagi. Dia kata zina yang sebenar dia belum buat. Tapi dia kata yang lain semua dia buat. Yang lain semua dia buat. Tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana dia menyesali perbuatan dia. Dia menyesali perbuatan dia. Tapi dia buat. Dia kata aku buat lagi. Tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, inilah apabila nafsu dibenarkan untuk menguasai diri dia. Maka pada ketika itu kita tak boleh nak lawan. Tidak boleh nak lawan. Dia memperhambakan diri. Nasib baik dia belum lagi sampai zina yang sebenar. Jadi apabila nafsu menguasai hati, maka iman akan keluar. Iman akan keluar. Sebab itu Rasul sallallahu alaihi wasallam menggambarkan pada kita, tidak beriman seseorang yang berzina, tidak beriman seseorang yang mencuri. Contohnya dan sebagainya. Maknanya ketika mencuri, ketika dia berzina, iman tak ada. Maknanya dah habis dah. Teori adalah teori. Allah melihat aku, Allah mendengar, Allah mengetahui. Teori ada, tapi iman tak ada dah. Apabila nafsu masuk dan menguasai hati, habis. Iman akan keluar. Dan pada ketika itulah kita akan menyesal. Dan apabila iman tidak ada, manusia tidak lagi menyembah Allah. Tidak lagi menyembah Allah. Maka Tuhan yang sebenar, tetapi dia akan menyembah nafsu. Dia tak akan menyembah Allah Tuhan dia yang sebenar. Dia akan menyembah nafsu. Oleh itu melawan hawa nafsu jangan dipermudah-mudahkan. Jangan kita pandang ringan. Jangan kita anggap mudah untuk dan untuk kita nak melawan hawa nafsu kita tadi. Sesungguhnya ialah jihad yang besar. Inilah jihad yang besar. Yang mana kita kata kalau yang ini kita kalah, maka jihad yang luar pun kita akan kalah. Ingatlah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang setengah-setengah kata ini bukan hadis, ini kata-kata sahabat. Kita baru balik daripada peperangan yang kecil.
untuk memasuki peperangan yang besar. Setengah-setengahnya kata ini bukan hadis. Tapi di sini disebut riwayat Al-Baihaqi. Mungkin hadis ini hadis dhaif. Maka bila sahabat bertanya, apakah peperangan itu? Maka Rasulullah menjawab, peperangan melawan nafsu. Peperangan melawan hawa nafsu. Iaitu tuan-tuan rahmat Allah, nafsu adalah merupakan satu perkara yang perlu kita lawan. Dan untuk melawan nafsu ini merupakan satu yang besar. Satu yang sangat susah. Dari satu sudut, nak lawan nafsu ni sangat susah. Barangkali nafsu ni ada di luar jasad, kita boleh pegang dia. Kita boleh picit dia, kita boleh bunuh dia. Kita boleh lari. Tetapi nafsu ni berada dalam diri kita. Mengalir dalam aliran darah. Menguasai seluruh tubuh kita. Bahkan ia menjadi sebahagian daripada jasad kita. Iaitu tubuh badan kita. Yang disebut sebagai jismul latif. Yang halus. Kerana itu tanpa kesedaran. Tanpa kemahuan. Tanpa paksaan. Yang sungguh-sungguh pasti kita akan dikalah dan diperalatkan oleh nafsu. Kalau kita tak ada kesedaran dan kita tidak ada kemahuan dan kita tidak ada kekuatan dan pemaksaan tadi, maka kita akan dikalahkan oleh hawa nafsu tadi. Jadi sebab itulah nafsu ni dia ada peringkat-peringkatnya. Nafsu ni dia ada peringkat-peringkatnya, bermula dengan nafsu amarah, nafsu lawamah, nafsu mulhamah, mutmainah, radiyah dan sebagainya. Dia peringkat-peringkat nafsu. Saya tak maulah pergi detail kepada situ. Cuma saya nak sebut sini yang pertama sekali ialah kita kena nak membersihkan, membina kekuatan nafsu. Baik, macam mana nak lawan nafsu tuan-tuan? Secara ringkas. Yang pertama, nafsu ni dalam diri kita. Kita tak boleh ambil pisau, potong kita. Tak boleh, mati kita. Tak boleh. Sebab nafsu ni diri kita sendiri. Jadi apabila diri kita, maka kita nak lawan diri kita sendiri tak sama macam kita nak lawan musuh yang di luar. Kalau lawan musuh di luar, kita boleh cantas dia. Kita boleh lari daripada dia. Macam kami atas kapal, lari contohnya. Duduk sembunyi. Boleh lagi. Tapi nak lawan dengan nafsu, tak boleh lari. Nak lari macam mana? Dia dekat kita, dalam kita. Maka nombor satu tuan-tuan, kita kena kuatkan hati kita. Nak lawan nafsu ni, kena kuatkan hati kita. Macam mana nak kuatkan hati kita? Maka kita nak kuatkan hati kita dengan kita memaksa diri kita. Nombor satu ialah berada sentiasa dalam zikrullah. Berada sentiasa dalam zikrullah. Maknanya, ibadah yang khusus yang kita buat tu, sembahyang, puasa, Quran yang khusus-khusus ni, kita buatlah macam biasa. Tetapi zikir kena hebat. Zikir kena hebat. Dan zikir ni macam mana yang kita sebut pada sebelum-sebelumnya. Zikir bukan hanya zikir lidah. Zikir dengan hati. Kerana zikir ni akan memberikan cahaya kepada hati kita. Jadi sebab itulah kalau kita tahu kita orang yang banyak nafsu, kena paksa diri kita zikir dulu. Zikir dulu. Dan zikir yang terbaik ialah La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah. Sambil kita memahami makna-maknanya. Ini kita dah bincang yang lepas. Saya nak cuma cakap secara point aja. Maknanya zikrullah. Zikir La ilaha illallah tuan-tuan, Allah akan tajdidkan iman kita. Allah akan perbaharui iman kita. Perbaharui iman kita. Ini nombor satu. Jadi nombor satu, bagaimana cara kita nak membuang sifat-sifat mazmumah tadi? Ialah latihan jiwa yang bersungguh-sungguh. Kita didik dan terus menerus. Dalam keadaan kita meninggalkan, yang pertama sekali hendaklah kita ada kan zikrullah. Ini sebagai wirid, mesti ada yang ini. Sebab tu Nabi sebut akhir zaman umat aku akan hidup bersama zikrullah. Maka Nabi sebut juga dalam hadis yang lain, tidak ada amalan yang lebih penting, lebih besar dia punya kesan dia daripada zikrullah. Maka kita berzikir. Sekarang ni kita kena latih diri kita berzikir. Kita kalau tak boleh zikir 1000 kali, 100 kali. Tak boleh 10 kali. Tapi kita konsisten. Niat pada Allah, minta pada Allah, ya Allah, aku mohon pada Engkau supaya bersihkanlah hati aku. Supaya aku dapat mendekati Engkau. Ini nombor satu. Nombor satu, kena minta ke Allah. Jadi kita zikir, banyakkan zikir. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Antara zikir-zikir yang utama Rasul sallallahu alaihi wasallam gambarkan ialah la ilaha illallah. Itu nombor satu. Kita paksa diri kita, kena zikir juga. Tuan-tuan akan dapat rasai kesan dia. Buatlah 40 hari.
Katakan kita nak muat 1000 kali. Kan? Kita ambil satu masa 1000 kali. La ilaha illallah. Ataupun ya hayyu ya qayyum. La ilaha illa anta. Ya hayyu ya qayyum. La ilaha illa anta. Ya hayyu ya qayyum. Setiap selepas subuh. Tapi pastikan berzikir. Ini maknanya jihad. Ini jihad kita. Kita bukan lawan Zionis lagi ni. Belum. Zionis kita tak jumpa lagi ni. Dajjal kita tak jumpa ni. Kita lawan diri kita dulu. Kita nak lawan diri kita dulu. Zikrullah. Buat tuan-tuan. Kalau tuan-tuan dah sampai 1000, tambah lagi. La ilaha illallah. Tapi pastikan istiqamah. Pastikan tiap-tiap hari. Bukannya seminggu sekali. Bukan hanya waktu kenduri saja. Tak, tiap-tiap hari. Ini adalah jihad. Kemudian selawat. Allahumma salli ala. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Nabil Ummi. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Nabil Ummi. Buat. Buat, tuan-tuan. Maknanya selawat. Ikutlah selawat, kita nak baca selawat yang mana satu, bacalah, tak apa. Ikut keselesaan kita. Tuan-tuan rahmati Allah, yang pertama sekali saya nak sebut pada malam ini, hendaklah kita sama-sama melihat bahawa kita perlu kepada zikrullah. Ini amalan yang akan membersihkan hati kita. Kita nak bayangkan tuan-tuan, apa yang kita nak bayangkan? Yang kita nak bayangkan untuk takhalli ini, untuk membersihkan, lagi banyak kita berzikir, lagi banyak titik hitam, lagi banyak dosa-dosa yang kita buat tu, yang menjadi gerhananya kita punya hati kita tadi, menjadi gelapnya hati kita, akan di illallah, la ilaha illallah. Allah bersihkan satu titik. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Sampai-sampai kita memahami maknanya. Tidak ada yang menjadikan melainkan Allah. Tidak ada yang memuliakan melainkan Allah. Tidak ada yang memberi rezeki melainkan Allah. Kita nak makan, tidak ada yang memberikan rezeki melainkan Allah. Tidak ada yang memberikan kekuatan melainkan Allah. Tidak ada yang memudaratkan melainkan Allah. Tidak ada yang memanfaatkan melainkan Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Tengok orang sakit, tidak ada yang memberi kesakitan melainkan Allah, dan tidak ada yang menyembuhkan melainkan Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sentiasa dalam keadaan zikrullah. Dan kemudian selawat. Selawat pun sama tuan-tuan. 1000 kali kan, la ilaha illallah, 1000 kali selawat, 1000 kali istighfar. Paling-paling pun 100 kali. Ini zikir. Dan zikir ini kita buat sehingga timbul satu perasaan rasa seronok dengan zikrullah itu. Sehingga kita rasa seronok. Selagi kita rasa kita memaksa, maka selagi itu kita nak kena rasa hati kita masih keras. Hati kita masih sakit. Hati kita masih sakit. Nak kena rasa sampai peringkat kita rasa seronok zikir. Sampai satu peringkat, zikir itu akan meningkat. Mula-mula lisan. Lepas tu hati bersama lisan. Hati hadir bersama lisan. Kemudian lepas tu hati akan berkembang. Berkembang kepada roh, seluruh saraf. Roh dia akan pergi kepada seluruh roh. Kemudian zikir itu sampai peringkat mata pun berzikir. Apa maksud mata berzikir? Bila hati dah mula membaca la ilaha illallah, la ilaha illallah, mata nak buat maksiat, mata akan tunduk. Kita akan tunduk, tak mau tengok. Benda haram tak mau tengok. Mendengar benda yang haram tak mau dengar. Telinga kita tak mau dengar dah. Sampai peringkat kita akan rasa benci dengan maksiat. Pada masa itu kita dah mula mendekati apa yang digambarkan kemanisan, ketenangan bersama dengan zikrullah. Tapi dia perlukan pada latihan. Riyadah dipanggil. Riyadah. Macam kita nak main bola, kita nak fit, kita nak sihat, kita kena lari sampai 20 pusingan padang contohnya. Ada sprint, ada masa kita sprint, ada masa kita jogging, ada masa kita pumping dan sebagainya. Itu untuk kuatkan tubuh badan kita. Kalau nak kuatkan roh, begitu juga. Zikrullah. Teruskan. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalau kita tak boleh nak zikir la ilaha illallah, selawat dan sebagainya, cuba zikir-zikir yang lain. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Mungkin ada zikir-zikir yang Allah ilhamkan pada kita. Zikir yang ada di dalam hadis-hadis Nabi. Yang mungkin la hawla wa la quwata illa billah. Ataupun la ilaha illallah al-malikul hakul mubin. Contohnya. Ataupun apa saja yang ada dalam hadis-hadis Nabi. Mungkin zikir itu yang kita rasa selesa. Tak apa, baca dulu. Tetapi yang paling basic sekali, yang paling asas sekali, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sampai peringkat kita akan sebut Allah, Allah, Allahu, Allahu, Allah. Itu terpulang. Tapi maknanya la ilaha illallah dulu. Saya nak sebut ni la ilaha illallah dahulu.
Sampai peringkat kita rasa seronok dengan dia. Selawat pada dia. Baik. Itu nombor satu. Ini proses kita kena lalui. Kalau tidak, sifat binatang kita akan kekal. Sifat kebuasan, buas, binatang buas akan kekal. Sifat jahat, mazmumah akan kekal. Kita kena lawan dengan iman. Baik. Seterusnya tuan-tuan, nak kalahkan diri kita ni, sifat-sifat jahat ni, kita tak boleh paksa buat secara besar-besaran. Sebab kita tak mampu, kita akan kalah. Sikit. Contoh, tuan-tuan nak meninggalkan rokok. Contoh, ni rokok. Contohnya, rokok ni senang. Rokok ni senang. Tapi orang kata susah rokok ni. Senang rokok ni. Contoh nak tinggalkan rokok. Yang pertama sekali, kita kena ada niat untuk tinggalkan rokok. Kena ada niat nak tinggalkan rokok. Niat. Kemudian yang kedua, kita kena usaha, plan, rancang. Macam mana rancang? Kita minta ke Allah, ya Allah, berikanlah aku petunjuk, berikanlah aku hidayah supaya aku nak tinggalkan rokok ni. Contoh, ini contoh rokok, contoh rokok. Maka kita minta ke Allah. Minta ke Allah. Jangan kita pandai-pandai diri kita sendiri. Sebab Allah Maha mengetahui. Dengan ikhlas minta ke Allah. Kita ada kelemahan apa? Ada takbur. Ada takbur. Ada wujub. Ada sifat-sifat jahat. Kita minta ke Allah, ya Allah, aku ada sifat sekian-sekian, ya Allah. Engkau berilah jalan petunjuk macam mana cara aku nak buang sifat-sifat ini, ya Allah. Ikhlaskan hati kita, minta ke Allah. Sambil baca la ilaha illallah and selawat sambil baca istighfar. Minta ke Allah. Kemudian buat sikit-sikit. Contoh rokok, senang rokok. Satu hari kita hisap berapa batang? Katakanlah kita hisap satu hari 10 batang katakanlah. Ataupun 20 batang. 3 kotak, ikutlah. Kita kurang-kurangkan pelan-pelan secara konsisten. Tinggalkan. Hari ni 3 kotak. Besok kita kata 2 kotak setengah. Kita dah paksa diri kita 2 kotak setengah je. Lepas tu lusa pula mungkin 2 kotak setengah lagi. Tulat ni hari ketiga dah 2 kotak je. 2 kotak kita paksa. Aku nak 2 kotak je. Aku nak 2 kotak. Aku nak kalahkan nafsu aku. 2 kotak, 2 kotak, 2 kotak, 2 kotak. Lepas seminggu 1 kotak. 1 kotak je. Kita sebar 1 kotak. Pagi, petang, siang, 1 kotak tu aja. Duit yang ada, yang kita gunakan untuk beli rokok tu, duit tu kita infak. Duit tu kita infak. Terutamanya waktu subuh. Maknanya bila kita kata, kalau 1 kotak berapa ringgit 1 kotak, saya pun tak tahu rokok, saya tak pernah beli rokok. Katalah RM10 1 kotak. Katalah, saya rasa belas-belas. Katalah RM10. Jadi, bila kita nak tinggalkan 1 kotak, maknanya kita ada RM10. RM10. So, RM10 tu, pergi subuh, bagi RM10 dalam tabung masjid tu. Minta ke Allah, ya Allah, aku nak tinggalkan kotak. 1 kotak, ya Allah, tolonglah ya Allah. Inilah duitnya, kau berilah kekuatan padaku. Kau rahmatilah, kau berkatilah. Minta ke Allah nak tinggalkan sifat tu. Masukkan RM10. Minta ke Allah, masukkan RM10. Kita minta pada Allah. Tuan-tuan cuba tengok. Cuba buat. Tapi kena pelan-pelan. Tak boleh secara drastik pelan-pelan. Tapi fasa-fasa pelan-pelan ni tergantung dengan semua orang. Itu rokok. Begitu juga sifat-sifat lain. Sama juga. Kita tinggalkan sikit-sikit. Contoh, kita suka tidur. Suka tidur. Memang kita ni tidur, kaki tidur. Tengah kuliah pun tidur. Tengah apa pun tidur. Tengah tidur pun tidur. Semua tidur je. Contoh. Maka kita kurangkan tidur sikit-sikit. Tapi ketika kita kurang tidur tu, kalau boleh, selain daripada zikir tadi, kita infak. Kita sedekah. Kita sedekah. Sedekah kat mana? Tak apalah, mana-mana pun tak apa. Sedekahlah. Kita infak pada perjuangan. Kita niatkan infak kita, ya Allah, aku nak buang sifat jahat aku ni. Sifat aku syirik ni, ya Allah. Sifat aku ni masih lagi lupa kat engkau. Ya Allah, tolonglah ya Allah. Kita pun infak. Aku infak padamu, jalanmu ya Allah. Engkau bantulah aku ya Allah. Tolonglah Allah. Kita bagi sedekah kat orang ke. Kita bagi dekat jihad fisabilillah. Ikutlah kita infak. Jadi tuan-tuan, zikir bersama perancangan untuk nak buang sifat-sifat yang buruk dalam diri kita ni. Contohnya panas baran, sebagainya tadi. Bersama infak. Dan infak yang paling kuat sekali ialah subuh, waktu subuh. Cuba buat dan kemudian tinggalkan. Setelah tinggal,
tuan-tuan tahan 40 hari pertama. Katakanlah dah boleh tinggalkan rokok tadi, saya sebut rokok sebab senang. Katakanlah dah tinggalkan rokok tadi, dah tak satu batang pun tak ambil. Tuan-tuan tahan 40 hari. Paksa kawan bagi rokok, kita tak nak. 40 hari, cakap 40 hari je. 40 hari je. Ya Allah, aku tahan 40 hari, paksa diri kita. Sampai 40 hari. Kan? Kalau tak sampai 40 hari, hari ke-39. Hari ke-39 kita merokok sebatang. 39 tu, batal 40 hari semula. Maka bila sampai 40 hari, tuan-tuan, minta ke Allah kekuatan. Ya Allah, izinkan aku sambung lagi 40 hari. 40 hari kedua. Tahan. Ini kata mujahadah. Tahan. Maka 40 hari kedua, lepas tu dah habis 40 hari kedua, 80 hari, maka minta ke Allah, ya Allah, izinkan aku untuk sambung lagi mujahadah ini 40 hari yang ketiga. Hari sampai 120. Jadi bila dah 120 hari, kita dah tinggalkan sesuatu tabiat buruk. Ataupun kita nak mulakan tabiat yang baik, bersama wirid sebagainya. 40 hari, 40 hari, 40 hari. Kalau boleh berterusan, maka insya-Allah dia akan jadi malakah. Dia akan jadi darah daging. Insya-Allah. Ini bergantung kepada apa yang dihuraikan oleh para ulama kita. Apabila kita telah mahu melakukan sesuatu yang berterusan, wirid contohnya, maka hendaklah kita melakukan 40 hari berterusan. Habis 40 hari, tambah lagi 40 hari. Tambah lagi 40 hari. 40 hari yang pertama, dalam sejarah kita, dalam rahim ibu. Ketika itu, hidup kita dalam nutfah, dalam keadaan air mani yang dibentuk. Kemudian 40 hari kedua segempul darah. 40 hari yang ketiga daging. Dan kemudian ditiup roh. Maka di situlah ulama menggambarkan 40 hari, 40 hari, 40 hari. Maka di situlah kita kata bagaimana pembinaan watak seseorang itu. Maka apabila kita telah mula melaksanakan amal wirid, contohnya la ilaha illallah, kita nak 1000 kali. Pastikan tiap-tiap hari 40 hari 1000 kali. Lepas 1000 kali, 40 hari, tambah lagi 40 hari, tambah lagi 40 hari. Lepas 120 hari, insya-Allah, la ilaha illallah dah jadi malakah dah. Tak payah nak kira dah, kita dah tahu dah. Dia akan berkembang dan berkembang. Insya-Allah. Ini adalah merupakan antara apa yang digambarkan oleh para ulama kita. Jadi inilah tuan-tuan rahmat Allah SWT. Perkara yang pertama sekali, apabila kita gambarkan sebagai takhalli, ini adalah benda yang akan membuang rawasib jahiliyah kita, sifat-sifat mazmumah kita. Ini nombor satu. Kalau tuan-tuan lepasi yang ini, insya-Allah yang seterusnya akan jadi lebih mudah. Walaupun susah, tapi lebih mudah. Pada orang lain susah, pada kita mudah. Dia mula dengan takhalli ni dulu. Takhalli ni kita buang sikit-sikit. Yang ini paling susah. Tetapi setelah kita melangkaui takhalli ini, insya-Allah setelah 40 hari, 40 hari, 40 hari, takhalli ini, maka tahalli, iaitu kita nak mengisi akhlak, akan jadi mudah. Akan jadi mudah. Nak sayang Allah mudah. Kita boleh rasa, boleh menangis. Nak sayang Allah boleh menangis. Kita akan rasa, nak ikhlas, senang nak ikhlas. Mudah. Apabila kita dah melepasi takhalli ini. Tapi takhalli ini, kita bukan satu sifat, ada banyak sifat. Jadi kita kena tengok satu-satu. Sifat kita, contohnya kita jenis panas baran. Panas baran ni tak elok, tuan-tuan. Dendam tak elok. Buang dendam. Jadi macam mana nak buang tu, kita kena ada motivasi kita. Motivasi itu kena ada ilmu, kena ada perbincangan. Sebab itulah di dalam bahagian untuk nak membersihkan tazkiyah nafs, kita kena ada guru. Kena ada murabbi. Kenapa? Murabbi ni bila dia kenal kita, dia memahami kita, maka dia akan memberikan kepada kita sesuatu yang kita perlukan biiznillah, dengan izin Allah. Contoh, tuan-tuan. Contoh. Pernah berlaku pada seseorang. Ada seorang murabbi ni, syekh daripada Iraq. Seorang syekh besar daripada Iraq. Jadi dia tahu salah satu yang dibuat ialah perbincangan halaqah. Contohnya halaqah. Halaqah ni saya perbincangan lah. Jadi orang Malaysia ni terkenal dengan malas. Orang Malaysia terkenal dengan malas, dan orang Malaysia ni terkenal dengan suka tidur. Maka sengaja dia buat perjumpaan halaqah itu pukul 3 pagi. 3 pagi. Jadi untuk berjumpa di rumah dia pukul 3 pagi, si Malaysia ni, orang Malaysia ni, perjalanan daripada rumah dia ke rumah syekh ni 1 jam.
Maknanya dia kena keluar daripada rumah pukul 2 pagi. Untuk dia siap-siapkan diri dia, mandi semua mungkin 15 minit. Maka pukul 1 suku dia kena bangun. 1 suku dia kena bangun. Maknanya dia tidur awal, selepas isyak terus tidur. Bangun 1 suku, mandi siap-siap. Kemudian pukul 2 bergerak, pukul 3 baru sampai rumah Syekh. Pukul 3 tepat perjumpaan halaqah itu bermula. Maka duduk. Mula-mula kata Syekh ni cerita. Tuan-tuan jangan tanya siapa dia, tapi bukan saya lah. Syekh ni cerita. Dia kata apa? Dia kata apabila setiap kali perjumpaan yang Malaysia ni, orang Malaysia ni, pelajar Malaysia ni, mesti tidur. Dalam perbincangan tengah baca Quran ke apa, mesti tidur. Maka Syekh akan kejut dia, bangun, pergi ambil semayang. Tidur lagi, bangun, ambil semayang. Akhirnya tuan-tuan, dia dah tak tidur dah biasa dah. Selepas beberapa ketika tu sebut proses berjalan. Dan setelah dia dah boleh menguasai diri dia, maka halakah dipindah kepada awal petang. Malam buat benda. Sekarang malam ni semua akan bangun tahajud sendiri. Tak payah kejut dah. Tak payah kejut, semua bangun tahajud sendiri. Pukul 2 dah bangun dah. Tahajud, Quran, semua sampai subuh. Dah tak ada masalah. Ini latihan. Jadi seorang murabbi dia akan melihat. Mungkin kita ada satu penyakit. Penyakit apa? Contohnya suka berbual kosong. Berbual, kita kata bual kosong lah. Sia-sia. Dia tengok kita, dia perhati kita. Dia akan bagi sesuatu. Jadi sebab tu dalam kita nak membersihkan diri kita, kita kena ada orang yang boleh memandu kita, memimpin kita. Kebiasaannya begitu. Tapi tak apa. Kalau kita jauh sebagainya, tak apa. Kalau ada apa-apa, kita boleh bincang-bincang lah. Nak sebut macam itulah. Ini satu contoh lagi. Ada satu contoh lagi ni, seorang ni. Jadi, dia punya murabbi dia, pemimpin dia, pembimbing dia, dia kata apa? Kamu ni, saya nak suruh kamu beramal sekian. Apa amalan dia? Baca Quran. Di antara masjid, satu wajib sembahyang jamaah di masjid. Maghrib, Isyak wajib. Maghrib dan Isyak wajib. Sebab siang kerja. Jadi siang mungkin tak boleh nak ni. Tapi Maghrib, Isyak wajib sembahyang berjamaah di masjid. Diwajibkan. Dan antara Maghrib, Isyak mesti kamu buat sekian. Buat sekian. Dan adalah bagi amalan dia. Baca Quran lah, apalah. Adalah. Maka dia pun pergilah. Dia pergi masjid dan habis 40 hari. Dia cakap dengan Syekh, dah saya alhamdulillah dapat ni. Tambah lagi 40 hari. Akhirnya dia baru faham. Rupa-rupanya Syekh dia ni nak baiki dia. Dia ni selalunya antara Maghrib dengan Isyak mesti tengok TV. Mesti duduk dah makan-makan tengok TV sampai Isyak habis. Baru nak sampai masuk Isyak semua, baru nak sembahyang lewat. Jadi Maghrib Isyak ni, balik kerja ni, masa yang dia banyak rehat bersama dengan makanan dan TV. Jadi Syekh nak buang tabiat buruk dia tu. Tabiat buruk dia kata, Maghrib Isyak wajib pergi solat Maghrib dan Isyak berjamaah di masjid. Wajib. Diwajibkan. Jadi mula-mula dia rasa berat lah. Tetapi dia buat perlahan-perlahan buat. Akhirnya hilang tabiat tengok TV Maghrib Isyak. Hilang tabiat berrehat-rehat, makan-makan, minum-minum, tak ada buat apa-apa. Maksudnya Quran pun tak baca, apa doa pun tidak, sembahyang sekadar sembahyang aja. Hilang tabiat sembahyang kat rumah, dia sembahyang kat masjid dah lepas tu. Ini adalah bimbingan murabbi tadi. Jadi sebab tu kita nak kena tengok Ini antara amalan. Tapi ada juga perkara-perkara yang kita kata perkara-perkara yang lain. Pengalaman-pengalaman yang kita dapat apabila kita mempunyai orang yang boleh memantau kita, melihat kita. Ini antara kelebihannya. Walau bagaimanapun, insya-Allah tuan-tuan, untuk malam ini mari sama-sama kita menghayati takhalli ini. Takhalli ini kita mesti bermula dengan mengenal pasti kelemahan kita, sifat jahat kita, sifat haiwan kita, sifat syaitan kita. Kita mesti kenal. Kalau kita tak kenal sifat-sifat jahat kita, maka macam mana kita nak membuang sifat itu? Mesti kita kenal. Jadi insya-Allah tuan-tuan, esok kita akan sambung lagi dan saya akan cuba detailkan lagi bagaimana proses ini berjalan, mu'alajah ini. Dan selepas daripada proses ini, macam mana pula kita nak memasukkan sifat-sifat tahalli tadi. Macam mana nak masukkan sifat-sifat yang murni tadi, insya-Allah. Mudah-mudahan
Allah akan beri cahaya kepada kita. Dan insya-Allah tuan-tuan, akhirnya kita akan bergerak mengeluarkan diri kita daripada kelemahan-kelemahan kita, mengeluarkan diri kita daripada rawasib jahiliyah, karat-karat jahiliyah yang telah menghantui kita. Dan mudah-mudahan bila kita dah terlepas daripada kelemahan-kelemahan, keaiban kita, mudah-mudahan Allah akan memberi kepada kita taufiknya untuk mengisi pula diri kita dengan sifat-sifat yang terpuji, mahmudah, sifat-sifat yang terpuji. Tapi tolonglah buat apa yang saya sebut. Yang pertama sekali, kena zikir. Kemudian kita kena cuba rancang secara tersusun perlahan-perlahan. Dan kemudian kita kena identify lah apa sifat-sifat tadi tu, kita kena identify. InsyaAllah besok kita akan sambung. Aku liqali hadza, astaghfirullahalazim li wa lakum. InsyaAllah tuan-tuan, mudah-mudahan apa yang kita bincangkan ini akan memberi sedikit gambaran kepada kita macam mana dulu Rasul sallallahu alaihi wasallam memproses sahabat-sahabat. Rasul sallallahu alaihi wasallam dia proses sahabat, dia bukan bagi ceramah aja. Dia bukan bagi ceramah kuliah subuh, kuliah maghrib, kuliah duha, bagi ceramah balik. Tak, Rasul bersama dengan proses. Dia ada proses dia. Dia ada proses tarbiyah dia. Dia ada proses tazkiyah dia. Dan inilah yang membina kekuatan sahabat-sahabat dahulu. Kalau kita mula mendekati proses ini, baru kita nampak macam mana seorang yang lemah, seorang yang miskin, yang kita kata hamba, Bilal ibn Rabah boleh berubah jadi seorang yang memegang Baitul Mal negara di Madinah. Daripada seorang hamba, Bilal ibn Rabah radhiyallahu anhu, seorang hamba yang tak ada apa-apa, tak ada ilmu, baca pun mungkin tak tahu. Akhirnya menjadi seorang yang memegang Baitul Mal negara. Macam kita kata MOF. Bilal bin Rabah pegang. Macam mana seorang yang gangster, yang hebat, kita kata kejahatannya dia, berubah menjadi seorang yang macam Nabi. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Bagaimana seorang yang sebelum dia mendapat Islam, sebelum duduk dalam proses tarbiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, merupakan seorang yang bersifat garang, ganas, kita kata hebatlah dari sudut jahiliahnya. Tetapi setelah dia masuk Islam, mengikuti proses tarbiyah Rasul sallallahu alaihi wasallam, hatinya dia proses sikit, bagaimana berubah menjadi seorang yang kalau dia bercakap, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, cakapnya itu mendahului wahyu. Cakap dia itu boleh mendahului wahyu, maknanya dia seorang yang bijaksana, Allah beri kepada dia hikmah. Malahan kata Rasul, kalau adalah Rasul atau Nabi selepas aku, maka Umarlah orangnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam menggambarkan seorang yang dulunya ganas sebagainya, tapi berubah menjadi seorang yang boleh jadi Rasul, boleh jadi Nabi. Kualiti yang ada kepada Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Kenapa? Kerana dia duduk dalam proses tarbiyah. Duduk dalam proses untuk nak membersihkan diri dia. Akhirnya menjadi seorang yang luar biasa. InsyaAllah tuan-tuan, mudah-mudahan kita dah tak ada Nabi dah. Nabi dah meninggal dunia, dah wafat lama. Kita ulama-ulama pun ramai yang nak meninggal dunia sekarang ni. Mudah-mudahan kita sempatlah buat apa yang kita boleh buat sementara kita masih hidup ini, insya-Allah. Mudah-mudahan bila datang Dajjal nanti, kita dah bersedia sebagaimana tentera Badar, dan kita dah bersedia sebagaimana tentera-tentera Talut yang nak mengalahkan Jalut. Tuan-tuan rahmat Allah Taala, mudah-mudahan Allah perkenankan doa kita, insya-Allah. Allahumma ja'alna minal mahdiyyin. Amin ya Allah. Kita baca doa Rabita, insya-Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma innaka ta'lam anna hadhihi al-qulub qad istamat ala mahabbatik wa altaqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik. فواسك اللهم رابطتها وأنمدها واهدها سبولها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك يا الله إنك نعم المولى ونعم النصير. اللهم إنا نسألك لسانا رطيبا بذكرك وقلبا مفعوما بشكرك وبدنا حينا لينا بطاعتك. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ونسألك قلبا خاشئا ونسألك علما نافعا ونسألك يقينا صادقا ونسألك دينا قيما ونسألك العافية من كل بلية ونسألك تمام الغنى عن الناس وهب لنا حقيقة الإيمان بك حتى لا نخاف ولا نرجو غيرك ولا نعبد شيئا سواك واجعل يدك مبسوطة علينا وعلى أهلنا وأولادنا
ومن معنا برحمتك ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك يا نعم المجيب. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. يا الله يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا الله يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا الله يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم اجعلنا من المؤمنين حقا. اللهم اجعلنا من المتقين حقا. اللهم اجعلنا من المحسنين حقا. اللهم اجعلنا من المقربين. اللهم اجعلنا من العارفين. اللهم اجعلنا من الواسلين. اللهم اجعلنا من المحبين. اللهم اجعلنا من المخلصين يا الله. اللهم اجعلنا من الصابرين. اللهم اجعلنا من الشاكرين. اللهم اجعلنا من الصديقين والشهداء والصالحين. اللهم اجعلنا من المهديين. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المحيا والممات. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. اللهم إنا نعوذ بك من المأثم والمغرم. ربنا تقبل دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا الله إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات والتواصوا بالحق والتواصوا بالصبر. وبالله التوفيق والهداية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.